Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah wakil untuk kumpulan Boskurism akan membentangkan tajuk yang ditugaskan kepada kumpulan kami, iaitu ideologi ataupun jarum halus kepada LGBTQ. Jadi sebelum kita beralih kepada perbahasan yang lebih dalam, jadi saya ingin mengutarakan definisi LGBT itu sendiri, iaitu LGBT adalah satu istilah yang mana merujuk kepada satu golongan ataupun komuniti yang menjalani ataupun mengamalkan cara hidup gay, bisexual, transseksual dan juga lesbian. Istilah ini telah pun diguna pakai sejak tahun 1990-an untuk label ataupun istilah kepada penggunaan ataupun keamalan budaya LGBT ini sendiri. Kita beralih pula kepada faktor-faktor LGBTQ ini berkembang, iaitu yang pertama, pengaruh ideologi barat yang mana mempromosikan LGBT ini dalam kalangan masyarakat di negara kita secara khususnya ataupun secara ataupun secara umumnya kepada seluruh dunia, dengan mengatakan bahawa kita mesti berjuang atas hak kebebasan manusia dengan menggunakan ataupun mempromosi ideologi LGBT ini. Yang kedua, jati diri yang lemah dalam kalangan pemuda yang mana senang terpengaruh dengan apa yang didakwahkan kepada mereka. Yang ketiga, pengabaian dari sudut ilmu agama, iaitu antara faktor terpenting yang mana membolehkan kita untuk menolak ataupun membendung masalah LGBT ini adalah menguasai ataupun memerkasakan ilmu agama dalam kalangan masyarakat. Namun malangnya itulah yang menjadi kekurangan kita sekaligus menjadi faktor perkembangan LGBT di negara kita. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Ini berkait rapat dengan bagaimana gejala ataupun ideologi ini berkembang melalui apa yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan cara hidup sejenis ataupun mengamalkan perasaan hubungan sesama jenis. Yang kelima, kegagalan berinteraksi dengan berlainan jantina. Contohnya, situasi ini berkait rapat apabila seseorang individu yang mana telah kita katakan gagal dalam perhubungan berlainan jantina kemudian merasakan keadaan yang murung ataupun sedih, maka lahir sesetengah ataupun segelintir daripada kalangan ini yang menyatakan bahawa mereka sudah tiada harapan lagi untuk mewujudkan hubungan yang lain, maka mencari jalan alternatif yang kita kirakan sebagai salah, iaitu dengan cara melakukan ataupun mengamalkan hubungan sejenis jantina. Yang keenam, mengikuti idola selebriti yang terlibat dengan ideologi seperti yang dipromosi oleh barat dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Artis-artis, selebriti ataupun atlet-atlet yang menjadi duta kepada ideologi ini seperti pemain bola ataupun penyanyi ataupun pelakon. Yang seterusnya, yang ketujuh, ialah institusi kemasyarakatan yang lemah, iaitu lebih kita khususkan adalah bagaimana sifat cadnya itu boleh ditimbulkan apabila institusi kekeluargaan dan juga kemasyarakatan yang kuat boleh menegur ataupun membimbing masyarakat apabila sudah ada bibit-bibit untuk terjebak ataupun terpengaruh dengan ideologi LGBT ini. Assalamualaikum, nama saya Ajmal. Saya akan menceritakan tentang kesan mengabaikan ideologi LGBTQ. Jadi ia akan mempengaruhi jiwa dan mental pemuda-pemudi Islam di negara kita. Contohnya, hilang perasaan malu terhadap jantina, pegangan agama yang lemah
yang akan menyebabkan nama Islam di negara kita makin busuk. Yang kedua, tiada rasa hormat terhadap rukun negara yang menjadi tiang perpaduan rakyat Malaysia. Hal ini kerana LGBTQ melanggar fitrah alam dan juga menyebabkan pengikutnya berani untuk mencabuli kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Yang ketiga, kumpulan yang memperjuangkan hak LGBTQ mengusulkan supaya Seksyen 377A di Kanun Keseksaan Akta 574 yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i dimansuhkan kerana pengharaman tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak himpunan seksualiti merdeka Malaysia. Antara perkara utama yang dituntut oleh kelompok LGBTQ di seluruh dunia adalah yang pertama, aktiviti seks sama jantina tidak dikira halal dan haram. Yang kedua, pengiktirafan terhadap hubungan sama jenis ataupun berlainan jenis. Yang ketiga, perkahwinan sama jantina. Yang keempat, pengambilan anak angkat. Dan yang kelima, membenarkan lesbian dan gay untuk berkhidmat dalam tentera. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang solusi untuk mengendalikan isu ini. Yang pertama, memberikan khidmat perubatan, psikologi, kaunseling dan nasihat. Pendekatan perubatan, psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat juga boleh diberikan kepada golongan ini supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Dengan adanya pendekatan ini, maka kita dapat mencegah gejala sosial ini daripada semakin melebar. Mereka tiba dengan masalah ini perlu diberikan pemulihan supaya mereka tidak merasa dipinggirkan oleh masyarakat. Yang kedua, menyekat aktiviti promosikan LGBT. Kerajaan juga boleh membuat tindakan dengan menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau program yang mempromosikan LGBT. Sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT, maka pegawai tersebut boleh diberikan kuasa untuk membuat sekatan dan tidak membenarkan apa juga perlakuan peserta maupun kandungan program atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Yang ketiga adalah mendidik masyarakat dalam syariah tentang LGBT. Sebagaimana kita tahu, wujudnya golongan LGBT ini disebabkan kurang didikan agama. Oleh itu, kita hidup bermasyarakat hendaklah mendidik masyarakat tentang pengetahuan agama kerana ia memainkan peranan yang penting sebagai benteng pertahanan untuk memezakan antara yang baik dan buruk, halal dan yang haram. Yang keempat, memberikan bantuan kelas bimbingan agama. Selain itu, NGO dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, juga boleh memberikan bantuan kelas agama supaya golongan ini tidak rasa terpinggir. Mereka juga boleh diberikan pendidikan berkenaan sasiah diri, program asas seperti Fardu Ain, kelas bacaan Al-Quran, program penghayatan Islam dan ceramah motivasi diri. Yang kelima, menyebarkan bahan bacaan untuk memberi kefahaman tentang agama dan tentang fitrah manusia. Kita sebagai pelajar juga boleh membantu dengan menyebarkan isu tentang LGBT ini kerana isu LGBT ini adalah melanggar fitrah manusia. Untuk menarik semua golongan ini kembali kepada fitrah, kita boleh menyebarkan bahan bacaan di sosial media untuk memberikan kesedaran bahawasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah di sisi agama, moral dan kemanusiaan. Yang keenam, menularkan kesan bahayanya LGBT dalam media massa. Kita boleh menyebarkan tentang kesan bahayanya LGBT ini melalui platform media massa. Kita boleh memberikan maklumat tentang kesan LGBT ini sebagai contoh berlakunya penyakit HIV. Dan yang terakhir, mengukuhkan institusi kekeluargaan. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan dalam mengukuhkan institusi keluarga, seperti memberi contoh tauladan yang baik kepada ahli keluarga supaya kita dapat mengelakkan berlakunya masalah sosial di kalangan keluarga, dan juga melahirkan satu generasi muda yang berketerampilan dan berpengetahuan. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih.